Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan ruang masa dan kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, walaupun dalam keadaan kita tengok suram lagi majlis-majlis ilmu ni dengan kedatangan orang ramai sebab duk kalut dengan raya lagi. Dan saya tengok di Sungai Dua ni pun jenis spesies hantu raya ni pun ramai lagi tuan-tuan. Nah, ni hantu raya, jenis suka dengan raya ni hantu raya Kita duk mengajak, kita duk terang dah. Raya ni, Aidilfitri ni sehari ya, hari raya tu ya. Sebab tu hari raya Aidilfitri ni raya yang pertama, kita tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Sebab Islam suruh kita berhari raya. Tapi orang Melayu dia tak pegang tu. Pandangan dan qaul yang dipegang oleh orang Melayu ni apa dia? Aku puasa teruk dah sebulan, aku nak raya pun sebulan. Dia kata mampu happy nak jadi apa pun. Hampa nak kata hantu raya, kata aku nak raya apa, kita apa. Jadi lah ni dia jadi open house, rumah terbuka sana, rumah terbuka sini. Akhirnya kelas-kelas pengajian pun orang tak main lagi. Nak buat lagu mana betul tak? Biar pilih lepas nak raya, biar pilih lepas raya lah. Mudah-mudahan kita doa lepas raya lepas main balik. Jangan royuk bila tu jadi hantu raya, kena panah dengan kilap piak terus tuan-tuan kan. Mudah-mudahan insya-Allah kedatangan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya nak cakap takat jam bunyi ya tuan-tuan, sebab lepas Isya nanti saya ada ceramah pula di Taman apa kenama di belah Batu Kawan. Dan saya nak kena pergi ke sana pula. Jadi saya nak mengajak takat jam bunyi ya. Sambung kitab kita 40 hadis jalan ke syurga pada muka surat yang keempat. Betul tak? Pada muka surat yang keempat. Pada muka surat yang keempat keterangan tu tuan-tuan kepada hadis yang kedua, iaitu menjaga rukun Islam dengan sempurna. Qala muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Keterangan soalan merupakan anak kunci ilmu. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sentiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemusykilan yang mereka hadapi. Baik, kenapa yang dia mulakan dengan soalan tu tuan-tuan? Sebab hadis yang kita baca pada bulan yang keempat itu ni, bulan keempat, bulan 4 hadis yang kedua, kita baca bagaimana seorang Arab Badawi, anna a'rabiyya atan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu orang daripada Arab Badawi ni, dia mai berjumpa dengan Nabi, dia tanya Nabi. Hadis yang kita baca pada bulan 4 itu ni, hadis ni menceritakan bagaimana satu orang Arab Badawi, dia mai dekat Nabi, dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tolong tunjuk mai ke aku Ustaz. Tunjuk mai apa dia? Satu amalan, idza amiltuhu, bila aku buat amalan tu, dakhaltul jannah, aku ni boleh masuk dalam syurga. Arab Badawi tu dalam keadaan dia mai tu dia tanya dekat Nabi soalan. Sebab tu pengarang kitab ni kata apa dia? Soalan ni dia anak kunci kepada ilmu.
Kita kadang-kadang mengaji kitab ni bagus, bukan tak bagus. Cuma kadang-kadang ada hari kita mengaji poin tak banyak. Satu benda yang kita nak tahu jawapan tak dapat. Tapi bila dengan soalan kita duduk bertanya, dia terus dapat ilmu. Satu benda yang kusut bila ditanya selesai. Zaman Nabi, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka membudayakan soalan ni kepada Nabi SAW. Zaman tu, zaman kita masalah tanya 4 orang ustaz 4 jawapan kan, 4 soalan dia mai jawab 4 jawapan. Dia tanya kita, ustaz, cincin ni kena pakai belah kanan ke belah kiri? Sunnah apa-apa pun boleh belah kanan, tapi nak buat lagu mana? Ada orang dia pakai belah kanan, dia kata contoh saya boleh belah kiri, bukan kerana boleh cincin belah kiri nak masuk dalam neraka. Ada orang dia pakai jam, dia buah belah kanan, dia jadi gatal, sekali dia tak boleh nak buat kerja, dia buah belah kiri. Kadang-kadang dia main ni, ada ustaz ni tuan-tuan, dia main, dia marah benda sunat tu tak buat, lagu seolah-olah kita ni buat benda haram. Pakai jam belah kiri, bodoh. Islam kanan. Macam saya tak ada jenggut, tuan-tuan. Bukan tak ada, saya jenis kena simpan dia gatal. Saya tak pakai serban. Kadang-kadang benda ni orang jadi pertikaian. Allah, apa ustaz apa janggut tak ada? Adakah kerana tak ada janggut ni kita bukan umat Nabi? Tak buat satu benda, banyak benda lagi kita buat, tuan-tuan. Betul tak? Kadang-kadang dia benda-benda remeh lagu ni di kalangan asatidah, di kalangan ustaz ni pun dia pertikai ni, tuan-tuan. Habis ni tak kira hadap tikai lagi lah ni. Nak itu dia duduk tikai ke rakaat tarawih. Habis rakaat tarawih ni duduk tikai pula masalah ziarah kubur pagi raya. Habis ziarah kubur pagi raya lah tenang tak? Boleh tarik nafas panjang-panjang. Nu nak klaim pula nu, daging korban boleh bagi kat orang kafir. Ya tak? Tu tadi saya tengok jam tuan-tuan, berapa hari lagi nak raya dia lah dah? 52 hari lagi raya pula. Tuan-tuan, di Malaysia tahun ni 3 kali raya. Pilihan raya, raya puasa, raya haji. Kami di Kedah mungkin nak jadi 4. Habis duit raya. Nak jadi 4 kami. Kedah tendangan duk main tu. Agung 2 kali, Pendalam Tahi 2 kali, Tahi Besar 2 kali, pilihan raya pun 2 kali. Tendangan duk main. Cuma orang Kedah tak berani ramai apa dia. Nikah 2 hak tu ya. Hak lain semua ada sapu. Kan? Nak jadi pula raya haji ni, tuan-tuan ni. Lah ni orang duk kalut dah, duk pergi beli lembu. Geng-geng masjid pun duk kalut dah beli lembu. Masjid kita buat korban tak tuan ni? Buat setumpuk apa, tuan-tuan? Tuan ni 700. Tak boleh piah murah noh. Tak boleh piah. Dia dah kena naik dia, saya esok kadang elektrik nak naik pula. Lembu pun lah duduk bawah elektrik, tuan-tuan. Lembu korban lah, kajian lembu korban dulu boleh duduk tambak kat lautan, tak boleh. Tuan-tuan pergi tambak lembu korban lautan, tuan-tuan kena korban raya tu kan. 700. Berapa ekor lah dekat tahun ni? Dekat lah ni, tahun ni 5 ekor lah. Selalu berapa ekor lah? Selalu seekor lah. Tahun ni 5. Semangat kerajaan baru lah masjid ni kan. Nampak peningkatan lah. Tidak seekor, tahun ni 5 kau okey lah. Semangat kerajaan baru. Beli lembu, nak buat korban. Dia bertangkap pula lembu korban ni nak lagu mana. Ada orang tanya saya, ustaz, lembu korban yang kita nak beli ni, kita nak tahu lagu mana dia ni Islam ke kafir? Lembu korban tu pun dia nak tahu Islam ke kafir. Kita kata bersiapa yang nak tanya lembu korban ni Islam ke kafir? Dia kata pergi mengaji, ada ustaz kata syarat lembu korban tu mesti muslim dan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hampir mengaji kat mana? Serupa dengan bulan Ramadan baru ni lah. Ada orang, tuan-tuan, sampai lah dia faham bila berpuasa tak boleh telan ayat liak. Sebab dia kira batal puasa. Tu yang dia duk ludah bulan ni hari 5. Ni mai pula puasa 6. Oh, tak telan ayat liak dia, mampu, tuan-tuan. Tak telan ayat liak dia. Jadi benda-benda lagu ni kusut. Kita bila kusut, kita pergi tanya pula dekat satu ustaz. Bila tanya kat ustaz, ni ustaz nak tanya sikit, ada apa? Hukum baca doa kunut pagi-pagi subuh ni hukum dia apa, ustaz? Bid'ah, Nabi tak nak buat. Pening dah dia duk baca kunut lama mana dah, tak tahu bid'ah. Dia pun 4 hari tinggal kunut.
pasal ustaz tu kata bid'ah. Mai sembahyang dekat masjid tak baca qunut. Habis tu orang pula tanya, hang ni berapa hari dah Wahabi pula dah tuan-tuan. Hak baca qunut kena bid'ah, hak tak baca jadi Wahabi. Pening kita. Sebab tu saya dah kata lah ni tuan-tuan, masalah kita lah, kenapa kita tak nampak kata Islam tu indah? Sebab kita gagal nak memahami Islam dengan cara yang benar. Hari ni orang dia pandai tuan-tuan guna packaging Islam, guna packaging daging lembu, tapi isi kandungan adalah daging babi. Packaging plastik daging lembu, tapi daging dalam plastik adalah daging babi. Banyak mana lah ni orang dia berlakon kata dia ni Islam, tapi dia tidak membawa roh Islam yang sebenar. Sebab tu zaman Nabi jaga benda-benda ni. Nabi hidupkan zaman dia dengan budaya ilmu. Nabi hidup dengan para sahabat dengan budaya ilmu. Sebab tu Islam zaman tu hebat, kegemilangan Islam sehingga dapat menakluk hampir ke seluruh dunia. Islam berkembang zaman Nabi SAW. Zaman kita kuih lama kuih hakik, kuih lama kuih kurang, kuih lama kuih kurang. Semalam saya sebut dalam kuliah saya semalam di Masjid Taman Selasih, lah ni tuan-tuan, kebangkitan Islam ni terbantut sekarang ni kerana apa? Kerana orang Islam tidak memahami Islam. Hari ni tuan-tuan bangkit, tuan-tuan pergi bilang anak-anak muda ada berapa orang ni malam ni kira suruh banyak lah ni tuan-tuan. Main malam-malam lain penuh ni, mai lepas raya ni tuan-tuan, mai lain bulan depan ni penuh balik. Tuan-tuan bilang ada berapa orang budak-budak muda lah, hak ramai budak-budak muda dulu kan. Hak budak-budak muda lah ni ada berapa kerat, hak ramai budak-budak muda dulu ni tuan-tuan. Ni budak-budak muda dulu 20 tahun dulu muda lah ni tuan-tuan pun saluran 5 lah dan saluran 5 dekat-dekat nak masuk saluran 1 boleh lah kan. Tuan-tuan cuba fikir tengok, kita yang boleh main mengaji ni pun selepas pertukaran zaman naik umur dekat 40, 50. Waktu tuan-tuan 30, 20 tuan-tuan melaju dulu, betul tak? Mau tekad menikah, ada anak ni dia slow sikit ni. Dulu tuan-tuan dengan saya lebih kurang yang laju. Kita pun ada anak, sembang pergi sembang main, anak pun naik anak teronor dah. Saya bagi tadi buat jamuan sikit di rumah terbuka. Saya pun lebih kurang tuan-tuan anggap ayah. Ada kawan saya main, tanya dia lah ni umur berapa? Dia kata saya pun 40-an Ustaz. Anak berapa? 7 anak. 7 dia kata. Seronok dengar orang anak ramai ni, seronok. Kawan ayah saya tuan-tuan, anak dia saja dekat berapa belas orang, 14, 15 orang. Saya tengok orang tua tu, Allah, jalan pun lutut lembut. 14 orang anak. Hak kita dengan tek cekam dengan perut six pack ni anak seorang kan. Dia jalan tu pun nak rebah anak 14. Saya tanya dia 14 ke baru 14 ke memang 14 dah? Dia kata cukup dah Ustaz. Saya kata awak kilang tutup dah. Kilang jalan, enjin dia kata engkau patah. Dia kata kan. Tak tahu menentang apa enjin engkau patah tu, saya pun tak faham. Sampai lah pun saya gagal faham lagi enjin engkau patah. Kawan saya bagi tadi, saya tanya dia anak berapa orang? Dia kata 7 orang Ustaz. Masya-Allah, hebat. 7 orang. Saya kata 7 orang ni duduk jalan ke mana? Tak hilang ke? Dia kata nak pergi mana pun kena bilang dulu. Sebelum naik kereta bilang dulu. Naik kereta kena bilang, turun kereta kena bilang, naik pula kena bilang. Anak dia merobot kecil. Saya kata awak kena bilang anak. Dia kata Ustaz mau tak bilang hilang. Besar dah sekali pergi berjalan, dia kata anak tinggal kat rumah. Kunci pintu rumah, apa naik kereta balik raya rumah pak dia. Tok Wan ni dia bagi duit raya kat cucu. Bilang-bilang cucu tak cukup seorang. Tanya dia anak yang mana, dia kata orang. Dia kata cukup dah. Mana cukup? Tanya bini dia, anak kita duduk mana? Dia kata naik kereta cari tak jumpa. Tata tinggal dalam rumah, kunci dalam rumah. Anak ramai. Kita ni anak ni tuan-tuan ramai, alhamdulillah. Lepas dapat anak kita berubah. Masalah lah ni tuan-tuan, kita duk main mengaji ni okey dah. Macam tuan-tuan duk main mengaji ni okey dah. Tapi masalah tuan-tuan, punca tuan-tuan masalah pada dia, bila main mengaji seorang anak tak bawa. Sebab tu punca generasi selepas tuan-tuan gagal dalam nak memahami agama.
ni tuan-tuan dan mengaji berapa kerat di kalangan tuan-tuan buat main anak. Ni nak kata esok sekolah, esok rehat, Penang cuti. Tuan-tuan tak payah tengok anak orang. Kita jadi AJK masjid duk cakap pinggang, Allah ni lah, masjid orang muda tak ada lah, budak muda tak ada. Jangan duk tanya budak-budak muda, anak hang tu buat main ke tak? Bila generasi muda tak dapat memahami agama, sebab tu kebangkitan Islam terbantut. Lah saya nak tanya tuan-tuan, generasi muda ni berapa ramai yang faham agama lagu kita faham? Bila kita sebut lagu ni, mereka kata ni lah ustaz-ustaz ni dia duk rasa kata dia siki, dia duk rasa mereka je faham agama. Tak, kita bercakap atas realiti. Saya nak tanya tuan-tuan, PRU 15 yang akan datang, PRU 14 tak mau cerita lah, tak mau cerita lah. Tuan-tuan ada sembang, saya tak mau dengar. Dah sembang PRU 15. Waktu tu saya pun dah jadi timbalan Perdana Menteri dah waktu tu. PRU 15. Dengar kata kerajaan nak buat pula budak-budak umur 18 pun boleh mangkah dah PRU 15. Mai generasi muda ni dia boleh mengundi. Kita kata dekat dia, ni jangan duduk kacau nak. Dia ni hampa jangan duduk pangkah dia nak. Sebab apa? Sebab dia ni Syiah. Budak-budak muda dia boleh faham ke Syiah tu apa dia? Calon yang masuk mengundi itu Syiah. Dia boleh faham tak? Dia boleh faham tak? Dia kata, apa dia Syiah tu apa? Kita pula nak terang dekat dia, tak mampu sebab kita pun gagah boleh faham kat kita ya. Abang kata hampa jangan duk pangkah tu calon tu Wahabi tu. Dia kata balik awak yang abah duk pergi kata Pakcik Wahab tu babi. Tak, aku tak kata Pakcik Wahab tu babi, aku kata Wahabi. Dia duk kata Pakcik Wahab tu babi. Dia tak faham. Kita kata jangan duk mengundi dia ni liberal. Dia faham ke tuan-tuan? Waktu tu dia tak letak dah kepentingan agama di depan. Dia letak kepentingan diri dia dulu di depan. Bagi kita orang Islam, kita nak mengundi, nak angkat pemimpin, tengok pemimpin ni dia boleh jaga agama ataupun tidak. Itu yang pertama, kita yang memahami Islam ni tuan-tuan, benda yang pertama kita nak baca apa dia? Pemimpin yang kita nak angkat ni sama ada dia boleh jaga agama ataupun dia nak merosakkan agama. Pemimpin yang kita nak angkat ni, kebangkitan Islam ni terbantut bila mana generasi muda-muda ni dia gagal dalam nak memahami agama. Sebab apa dia? Jangan marah mereka, punca kita. Tuan-tuan main mengaji malam ni, tuan-tuan dekat tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan tak bawa. Tak apa ustaz, dia besar nanti dia pandai-pandai ambil. Tuan-tuan tak. Kalau kita tak didik mereka daripada usia yang muda, kalau kita tidak melentur buluh daripada rebungnya, bila lagi kita nak lenturkan buluh tu? Zaman Nabi SAW, kebangkitan agama didokong oleh generasi muda-muda ni sebab mereka dianjur dan diajar oleh Nabi cintakan kepada ilmu. Sebab tu kunci kepada ilmu ni bertanya, soal, jawab dan sebagainya. Nak tanya pula kepada ahlinya, jangan duk tanya kepada orang yang sembarangan. Baik, sesungguhnya orang yang malu bertanya tidak akan memperolehi ilmu. Dan jika dikaji soalan-soalan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati soalan mereka sentiasa berkisar tentang perkara yang penting dan besar sahaja. Tidak ada soalan main-main ataupun layak buruk. Kata pengarang kitab kita ni, dia kata pada, kalau kita kaji zaman Nabi, sahabat bila bertanya, dia akan tanya benda-benda yang besar. Dia takkan tanya soalan remeh, dia takkan tanya soalan layak buruk. Tak macam lah. Itu lepas cerita ada satu budak, dia pergi mengaji ilmu tauhid dekat seorang tok guru ni. Ustaz ni pun cerita lah bab hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ni kata kita kena beriman dengan hari kiamat. Bila hari kiamat Allah Ta'ala akan gulung bumi ni. Gulung bumi ni macam mana kita gulung tikar. Dia angkat tangan, dia tanya dekat ustaz tu, ustaz nak tanya soalan sikit boleh? Awak
Jadi ustaz kata bila mai kiamat Allah Ta'ala gulung bumi lagu mana kita gulung tikar. Ya, nak tanya ustaz, Allah gulung-gulung bumi ni dia pergi simpan dekat mana? Dah ustaz kata gulung macam tikar, dia duk faham lagu tu lah. Pasal mak dia gulung-gulung tikar dia simpan. Dia kata Allah Ta'ala gulung-gulung bumi ni dia simpan dekat mana ustaz? Ustaz tu kata Allah Ta'ala gulung-gulung bumi dia simpan atas kepala pahang. Ustaz tu kata kan, ambil soalan meloyak buruk, jawab balik meloyak buruk. Soalan ni kadang-kadang tuan-tuan, dia main soalan ni macam-macam. Tapi zaman Nabi, sahabat bila dia belajar ada adab, dia takkan tanya lebih kurang. Di kalangan sahabat yang rajin tanya soalan ni tuan-tuan, nama dia Huzaifah Al-Yaman. Sebab tu di dalam ilmu hadis, ulama-ulama dia letak Huzaifah Al-Yamani tuan-tuan, dia ni pemegang rahsia Nabi, penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Huzaifah Al-Yaman. Ulama hadis kata Huzaifah Al-Yamani dia ni adalah penyimpan rahsia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulama letak kata Huzaifah Al-Yamani tuan-tuan sebagai penyimpan rahsia Nabi? Adakah Nabi ni dia ada skandal? Tak. Adakah Nabi ni dia buat benda-benda tak elok? Tak. Tetapi kata ulama yang disebut Huzaifah Al-Yaman sebagai penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Huzaifah Al-Yamani dia banyak duk tanya Nabi benda-benda yang pelik. Benda-benda yang sahabat lain tak tanya, tapi Huzaifah dia tanya. Apa dia yang kata soalan pelik ni? Kalau Huzaifah Al-Yaman dia mai tanya, kalau sahabat lain dia tanya lagu ni lah, lagu hadis kita. Dia mai tanya, ya Rasulullah, tolong tunjuk satu jalan, tolong tunjuk satu ibadat, tolong tunjuk satu amalan, bila aku buat aku boleh masuk syurga. Itu standard soalan di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi bila mai Huzaifah Al-Yaman, dia takkan tanya lagu tu. Dia mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, fitnah apa yang besar yang akan berlaku selepas kamu tiada? Soalan lagu tu. Soalan lagu tu. Dia mai tanya Nabi, ya Rasulullah, selepas kewafatan kamu dengan kiamat lama mana? Dia mai tanya soalan pelik-pelik lagu tu. Satu ketika satu soalan Huzaifah Al-Yaman mai tanya. Sebab tu selepas kewafatan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka ni kalau berlaku satu benda yang mereka nak tahu ke depan, rujukan mereka adalah Huzaifah Al-Yaman. Ya Huzaifah, ada tak Nabi cerita kat kamu begini? Ya Huzaifah, ada tak Nabi cerita kat kamu begini? Di antara satu soalan, Huzaifah Al-Yaman tanya, ya Rasulullah, selepas kewafatan kamu ni, apa dia fitnah yang besar, fitnah yang akan berlaku ni? Nabi kata, selepas kewafatan aku di kalangan umat Islam akan terjadinya satu tragedi berbunuh-bunuhan, dan kunci fitnah tu adalah ada kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Huzaifah ni ketika mana Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, waktu tu terjadi ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, dia terjadi satu kes apa dia? Isu apa yang besar berlaku? Di zaman Sayyidina Abu Bakar ni isu apa yang besar berlaku? Iaitu murtad, riddah. Murtad ni jadi benda biasa. Zaman Sayyidina Abu Bakar, budaya riddah. Riddah ni apa dia? Murtad beramai-ramai. Terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq mai jumpa dengan Huzaifah Al-Yaman. Wahai Huzaifah, apa yang berlaku ni, ada tak Nabi pernah cerita dekat hang? Sebab benda-benda lagu ni hang saja tahu, kami tak tahu. Benda-benda pelik ni, soalan-soalan pelik ni, hang saja duk tanya Nabi, kami tak pernah. Huzaifah kata, aku tanya dah Nabi dulu, apakah fitnah yang akan berlaku? Nabi kata kepada aku, yang akan berlaku selepas kewafatan aku ia adalah budaya membunuh di kalangan orang Islam, dan anak kuncinya ada kepada hang wahai Abu Bakar. Abu Bakar tanya, apa dia anak kunci tu duduk kat aku? Tak mana? Dia tak faham lagi. Anak kunci itu makna apa dia? Benda tu akan berlaku zaman dia. Kan anak kunci ni untuk membuka satu
Yang Nabi kata maksud Nabi anak kunci yang ada kepada Abu Bakar ni apa dia? Budaya ni akan terjadi permulaan di zaman Abu Bakar menjadi khalifah. Tu cerita dia panjang lah tu. Selepas Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar, berlaku sampai pembunuhan ni berlaku kepada baginda Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di kalangan sahabat yang tanya soalan lagu tu Huzaifah, sebab tu dia dipanggil sebagai penyimpan rahsia Nabi SAW. Tuan-tuan, fitnah ni berlaku ni tuan-tuan, bukan takat zaman Sayyidina Umar, bukan sampai zaman Sayyidina Uthman, sampai hari ni fitnah terhadap Islam ni dikreat oleh musuh-musuh Islam ni dahsyat tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan ni, kita keluar tajuk sikit boleh kot? Fitnah yang berlaku pada dunia Islam. Bagaimana Afghanistan akhirnya hancur kerana fitnah. Tuan-tuan ingat Afghanistan, tahu dekat-dekat dengan negara Gohik-Gostan, hak harta benda Ismail Ulam Raja banyak di situ kan? Bila mana Sadiq Sigaraga baca Kazakhstan, Pakistan, Afghanistan, Gohik-Gostan. Di mana Gohik-Gostan? Abdul Wahab kata dekat-dekat dengan negara syaitan, dia kata kan. Ingat lagi cerita tu. Tuan-tuan ni dia buat lagu muka suci, tak ada tengok drama Piramli ni. Tuan-tuan ingat dia buat muka belagak lagu tu. Dia buat heran lah. Macam dia tu muka Quran dengan hadis sangat kan. Baru raya yang nak mohon dah ustaz kan. Afghanistan ni tuan-tuan, zaman dulu ni kebangkitan Islam ni hebat. Yang kata Afghanistan ni kebangkitan Islam ni hebat. Jadi puak Amerika dengan puak Israel, dia fikir lagu mana kita nak rosakkan. Kalau kita masuk tak boleh, tak boleh. Lagu mana kita nak jahanamkan negara Afghanistan. Lepas create satu isu, nama dia apa, Osama Laden. Ingat bila lepas belahnya World Trade Center di Washington, lepas create satu watak yang dinamakan sebagai pengganas yang digelar sebagai Osama bin Laden. Ingat lagi tak tuan-tuan? Kita pun heran, gerakan Taliban buat satu orang nama dia Osama bin Laden, pi bubuh serban dekat dia, pi bubuh janggut dekat dia. Siapa dia pula Osama bin Laden ni? Wah, keluar kenyataan dia lebih kurang Jamal Pak Tongkol. Dia wah keluar video ya. Ingat lagi Jamal Pak Tongkol kan? Hilang pun tak tahu duk tahu mana dah Jamal ni. Ada wah keluar video lagu tu ya. Assalamualaikum Jamal. Gua tak balik Malaysia sebab gua nak diperdajalkan. Dalam tak ada tu pun dia boleh bertanding ketua pemuda UMNO. Ni hebat. Bolehkah tema lagu tu? Boleh kok, musim raya kan. Osama Laden ni dia lebih kurang Jamal lah. Tak tahu dia duduk tak mana, video yang duduk keluar. Jadi Amerika dia hantar tentera dia. Kita nak cari Osama Laden yang dikatakan pengganas, lingkup lebok habis negara Afghanistan. Waktu tu kita bodoh, zaman tu kita bodoh. Kita dulu ni, kita ni apa yang kita pegang? Berita. Sahabat berita. Zaman tu WhatsApp pun tak ada. Zaman tu nak handphone pun tak ada. Zaman tu, zaman public phone dulu ni. Zaman tu lepas pembodohkan kita. Akhirnya Afghanistan lunyai dihantam. Sampai tahun 2013, 2012, dunia mula mendesak mana dia Osama bin Laden. Dunia desak waktu tu Presiden Amerika adalah Barack Obama. Mana dia Osama bin Laden? Kami nak tahu dia siapa. Satu hari Barack Obama buat keluar kenyataan, kita telah berjaya bunuh Osama bin Laden dan dia jatuh diumban ke dalam laut. Oh, dia nak tutup watak. Dunia kata mana boleh lagu tu? Laut mana dia terjun? Mari kita bicari. Sengap lagu tu sampai lah. Kaji punya kaji, orang Islam pun dah mula cerdik. Akhirnya siapa dia Osama bin Laden ni tuan-tuan? Satu ejen CIA yang dikerik, yang dibuat muka dia, dipakaikan kepada dia janggut, dipakai kepada dia serban. Dia ni ejen CIA. Dunia baru buka mata. Akhirnya bagaimana yang berlaku lah ni dekat Afghanistan, sebuah negara Islam yang subur,
kebangkitan Islam mula dirasai, mereka tutup. Bersabit dengan Afghanistan, mereka langkah pula yang kedua, pergi ke mana? Ke Iraq. Ingat lagi tak cerita ni? Kenapa mereka pergi ke Iraq? Sebab pada waktu itu Saddam Hussein, dia ni satu orang diktator, dia ni kuku besi, tapi dia ni banyak menjaga Islam dan membunuh puak-puak Syiah. Mula mereka gembar-gemburkan berita, mereka kata pada dia, kita nak jatuhkan Saddam Hussein sebab Saddam Hussein ni banyak bunuh ulama, Saddam Hussein ni anti ulama. Dunia Islam percaya waktu tu, Islam percaya, umat Islam percaya. Akhirnya adakah benda yang berlaku di Afghanistan, adakah benda yang berlaku di Iraq, adakah benda yang berlaku tuan-tuan nak balik ke Malaysia sampai ulama dihina, dibunuh, Islam dihina, Islam dicerca, baru mata kepala kita nak buka. Tuan-tuan nampak ni musuh Islam. Saya bila kita duk tengok ni tuan-tuan, dengan apa yang berlaku di Sabah, apa yang pergi menari depan masjid tu, ni bukan saya nak cucuk tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok mereka pergi menari di masjid saja-saja, mereka nak pergi menari ke, saya nak tanya tuan-tuan? Tak ada kerja, tak ada kebunca, duk pergi menari, bogel, separa bogel, tutup atas, tutup bawah, duk pergi menari, duduk atas pagar masjid, duk menari. Tuan-tuan ingat saja-saja kalau mereka lalu naik kereta, saja nak menari tak mana, tak ada tempat. Tengok tani ada ruang saja turun menari. Dah, benda ini diplan, benda ini dirancang. Nak tengok tak mana, sampai tahap mana yang kata orang Islam ni sampai tahap mana. Silap-silap mereka ni diupah. Boleh ada hampa ni, aku nak bagi satu kerja, hampa pergi menari depan masjid. Kita nak tengok bagaimana sensitiviti orang Islam atas pagar masjid. Kita mula luar pagar, atas pagar dulu. Kita nak tengok mereka ni lagu mana. Tak apa, benda kecil, jangan apa besar, kita fokus benda besar. Tangkap mereka ni seorang RM25. Cuba orang Islam pergi buat perangai lagu tu pula dekat gereja, dekat kuil, agak-agak nak jadi apa tuan-tuan? Tak berbunuh-bunuhan, jangan duk sembang. Tapi orang Islam tak apa, hampa jangan kacau telur aku ya. Kau benda lain aku tak marah, hampa jangan duk main duk kacau telur aku ya. Menari, bogel apa semua tak ada masalah, tak ada masalah. RM25. Okey lah tu, kena juga, dia kata. Dia kata pula mujur kena 25, mujur dia tak ambil RM5 ya. 25 tu kira mahal tak, kena dia ambil RM5 ya. Ya nak. Sampai kita lah tak boleh nak beza dah tuan-tuan di antara politik dengan kepentingan agama. Kita tak boleh nak beza dah. Hak ni lah malang paling besar. Bila kita sembang lagu ni, orang kata ni lah politik tak matang. Tak, bukan masalah politik. Yang kita bercakap ni tuan-tuan, politik kita tak sebelah dah, kepentingan agama kita. Bila kita bercakap lagu ni, ada orang kata, alah dia yang nak bercakap tu pun berapa kali dia baru mengundi. Jangan duk main, tak habis ni tuan-tuan. Habis dah. Saya usaha tak korek hidung dah ni, korek guna ni. Sayang anak abang kata mengundi lagi boleh scan. Tuan-tuan dah, tuan-tuan uyuk dah. Dalam Malaysia saya seorang yang tak habis gini. Mai kita fikir tuan-tuan, letak sebelah sahabat politik. Tuan-tuan nak tukar kerajaan, dah tukar dah. Alhamdulillah, lah kita saya buah minyak petang tadi tuan-tuan. Oh tak mau ambil duit, bagi saja. Alhamdulillah. Tuan-tuan pergi tanya mereka tu, ustaz bohong ke tak? Pergi tanya mereka saya, buah minyak nak pergi bayar. Kesya kata tak, lah kerajaan baru kita pergi percuma. Alhamdulillah. Saya main
daripada Kodiang tadi turun dekat Sungai Dua, tak ada tol, semua palang dibuka, tol percuma. Subhanallah. Tuan-tuan, pagi tadi saya pergi beli ayam, beli seekor, lepas hadiah 5 ekor. Tanya, awak murah sangat ni? Dia kata, nak bagi saja, ambil. Janji Najib turun, dia kata ambil. Alhamdulillah, kita duduk dalam sebuah negara yang aman. Minyak murah, tol tak ada, pengajian percuma. Sudah, kita dah tukar dah kita dapat dah apa kita nak. Minyak murah, harga gula turun. Allah lah tuan-tuan, beli gula sekilo, dia cedok pula sekilo lagi tambah tuan-tuan. Nah ni, subhanallah, makmurnya saya hidup dalam negara kita lah ni. Dah apa yang kita nak, kita dah dapat. Betul tak? Lah TNB main duduk pambang, dia tengok lagu tu ya. Tanya dia, tawak keluar elektrik kan? Dia kata tak, kerajaan tanggung elektrik. Tuan-tuan baca lafaz abak nu berlaku dekat Mongolia, tempat nu Altantuya tu kan. Lah ni kita main, kita duduk, kita fikir pula bab Islam. Kita fikir pula bab Islam ni tuan-tuan. Islam mula diancam, Islam mula dikotak-katik, dipermainkan. Saya bukan nak bercakap bab politik dah. Kalau pentingnya Islam ni tuan-tuan, kenapa sampai hari ni Menteri Agama belum dilantik? Kalau kita fikir bab Islam, selepas kewangan kita lantik, kita kena lantik Menteri Agama hak nak menjalankan bab-bab agama. Tetapi kenapa tak ada lagi? Sampailah kita duk tunggu siapa dia muka, siapa dia tokoh yang nak jadi Menteri Agama. Saya sampailah saya tunggu, saya bukan bercakap bab politik. Bila nak sembang bab agama, siapa tokoh yang dipanggil? Panggil mufti Facebook. Dia ni masalah dia ni, seekor ni, dia yang betul, orang ni tak betul. Hak tu kita tak panggil tokoh, hak tu suruh dia duduk dalam jabat, update Facebook, kutuk orang, boleh lah. Panggil tokoh-tokoh yang berautoriti dalam nak bercakap bab agama, mereka yang betul-betul ulama. Bukan mufti Facebook, bukan mufti kunut, bukan mufti liberal, bukan mufti orang bukan Islam, bukan mufti yang menghina orang, bukan mufti yang suka mencetuskan fitnah, bukan mufti yang suka mencetuskan satu isu yang orang Islam boleh berbalah. Kalau betul kita Islam, kita sebagai pemimpin, kita sebagai mufti, kerja kita tenteramkan rakyat, hubungkan silaturahmi, jangan bawa isu-isu yang boleh umat berpecah belah. Itu baru mufti. Siapakah tokoh mufti kita tengok? Panggil duduk macam apa nama mufti Perak, di antara tokoh yang kena bawa orang tua yang nak bagi pandangan dia sebagai orang tua. Kalau ya pun kamu tak mau ambil tok guru ni lah ni, tok guru politik, okey fine, tak apa. Ramai lagi dalam Malaysia ni tok guru yang kita boleh ambil. Kita nak tanya orang yang berautoriti, orang yang kita tengok keilmuan mereka yang boleh memberi pandangan dalam nak membawa Islam ni lebih baik. Ni nak cerita dah Islam panggil Syiah. Kita bukan cakap bab politik dah tuan-tuan. Saya tak sebut pun mana-mana parti politik dalam kuliah. Saya tak. Saya neutral. Tak apa. Nak tukar kerajaan, tukar. Tapi kita bercakap atas kepentingan Islam. Bukan bangsa lagi dah. Agama kita bercakap. Kita tak tikai lah. Hang tak mau cakap Melayu, nak bahas statement tu mampu pergi kat hang lah. Itu jenis orang bangsa Melayu, jenis kuat-kuat bangsa ni boleh semak. Aku nak bercakap bahas Islam. Tuan-tuan, kita nak tengok apa yang kamu nak bercakap bahas Islam. Kalau sampai tahap JAKIM pun kamu boleh buka open untuk orang nak bersembang. Kita ni, saya ingat orang Islam ni dah banyak bertoleransi dah tuan-tuan kita ni. Sikit demi sikit, kita ni toleransi cukup banyak dah.
Zaman kita okey, zaman kita okey. Kalau ini yang berlaku lah ni tuan-tuan, 5 tahun yang pertama, saya boleh bagi jaminan kepada tuan-tuan, mereka takkan ronyeh banyak sebab mereka tahu mereka nak bagi rakyat ada keyakinan kepada mereka. Tapi kalau terus diberikan peluang, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, kalau baru menang berapa hari pun berani duk pergi menari separa bogel depan masjid, silap-silap 20 tahun lagi mereka boleh buat isyarat, nak azan kot dalam dewan solat sudah, jangan lepas keluar, kami tak mau dengar. Saya tengok tuan-tuan, saya tengok inilah kebimbangan di kalangan ulama-ulama dulu ni, hari ni jadilah. Sebab tu tuan-tuan kena tengok, tuan-tuan kena kaji ni. Allah Ta'ala mula duk ambil dah ulama-ulama ni. Allah Ta'ala duk ambil lah dulu tokoh-tokoh ulama seperti almarhum Datuk Dr. Harundin duduk ada dengan kita. Allah Ta'ala ambil. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh dulu kan, Saleh Musa, Saleh Syekh ada, Allah Ta'ala duk ambil. Dulu almarhum orang yang kuat mempertahankan Datuk Dr. Abdul Aziz Hanafi, Allah Ta'ala duk ambil. Allah Ta'ala mula duk ambil dah orang yang dia sayang. Allah Ta'ala tak mau di kalangan hamba yang dia sayang duduk berhunah, duduk berkucai, duduk berserabut dengan apa yang berlaku lah. Kena balik-baliklah tuan-tuan. Atas dasar agama kita kena baliklah. Atas dasar agama kita kena baliklah. Kita kena renung, kita kena fikir tak mana kekuatan kita. Saya secara peribadi saya bimbang tuan-tuan, apa yang berlaku ni saya bimbang. Saya bimbang bukan untuk diri saya, generasi anak saya nak tinggal nanti ni. Saya bimbang. Sebab apa? Kesilapan mak bapak yang buat pada hari ini tuan-tuan. Baik. Mereka bertanya tentang cara yang mudah untuk ke syurga, amalan yang menjauhkan diri dari neraka, amalan yang menyebabkan dikasihi Allah dan manusia, hukum hakam dan sebagainya. Itu bentuk soalan yang selalu yang diajukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apa dia? Di antaranya berkaitan amalan apa yang kami boleh bawa untuk masuk ke dalam syurga. Berkaitan dengan apa? Apa dia amalan yang kami boleh membebaskan diri kami daripada neraka. Amalan apa? Hukum hakam dan sebagainya. Sebagai jawapan baginda kepada soalan Arab Badawi di atas, insya-Allah yang tu kita sambung pada bulan depan. Wallahu alam. Sambung tuan-tuan, saya nak kena pergi ke sana pula lah. Janji dengan mereka dah. Insya-Allah sambung pada bulan hadapan. Tuan-tuan bab tu insya-Allah. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara tuan-tuan. Mungkin malam ni bacaan kitab kita tak banyak, tetapi yang saya lebih sebut, yang saya banyak kata kepada tuan-tuan ni berkaitan dengan perkara-perkara yang saya bimbang. Perkara-perkara yang saya bimbang. Apa yang ada dalam hati saya, apa yang tersemat dalam diri saya, apa yang saya bimbang, saya cakap kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nak terima ini sebagai satu dalam keadaan hati terbuka, silakan. Kalau tuan-tuan tak mau terima dalam keadaan hati terbuka, tuan-tuan nak kata itu politik yang tak matang pun, silakan, tidak ada masalah. Saya bagi tahu dah kepada tuan-tuan dulu ni, sebelum kita nak buat apa, istikharah, tanya kepada Allah. Tuan-tuan ingat, yang mana tuan-tuan silap hari tu ni, tiba-tiba tuan-tuan meninggal dalam keadaan 5 tahun ni. 5 tahun ni tuan-tuan meninggal. Tuan-tuan duduk dalam kubur, tuan-tuan ingat Allah Ta'ala nak lepas kan? Sedangkan agama dia dikunah, agama dia digasak, agama dia cuba nak dirosakkan. Allah dia boleh tuan-tuan, Allah dia nak buat, tak ada benda yang mustahil. Hari ni Allah Ta'ala boleh golek bagi apa ni Islam naik balik boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala dia tengok, dia nak tengok kita siapa dia di kalangan hamba-hamba dia yang sensitif tentang agama, siapa dia di kalangan hamba dia yang ambil berat terhadap agama. Kalau dalam keadaan Allah tuan-tuan tak ada rasa bimbang dengan agama Allah, tuan-tuan celek-celek biji mata, ada dalam sehari tuan-tuan fikir apa agama ni nak jadi dalam masa 5 tahun lagi ni, Islam nak jadi apa dalam masa 10 tahun akan datang, Islam nak jadi apa dalam keadaan 20 tahun akan datang. Tuan-tuan pernah fikir tak benda ni? Kalau tuan-tuan hidup kita lagu binatang, makin pagi cerita bab makan lah, ayalah harga minyak naik, dia saya mahal apa tu ya. Alhamdulillah. Adakah kita nak lagu Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am, mereka ni macam binatang.
Pagi-pagi apa yang lembu buat? Tuan-tuan cuba tengok contoh lembu korban lah. Pagi-pagi mangkit ngak duduk pergi kat hutan tu makan terkedarah lena berak, mangkit makan terkedarah lena berak, mangkit terkedarah makan lena berak. Sampai petang tuan dia ambil oleh bola kandang, kabat lembu betina. Malam kabat lembu betina. Lepaskan nafsu dia. Cukup bulan buat pi lembu betina pi klinik. Cek paut. Beranak pinak, betul esok mangkit makan terkedarah lena, makan tak tu saja kan level kita tuan-tuan. Kita bagi masa berapa jam sehari memikirkan urusan agama. Tuan-tuan jangan duk fikir nak fikir bab agama ni kerja jemaah tabligh ya. Ada mak ketuk pintu orang kita, assalamualaikum. Insya-Allah. Masjid kita kurang orang insya-Allah. Kerja agama ni bukan kerja buat tabligh ni ya. Kerja agama ni bukan kerja saya duk mengajak ni ya. Kerja agama ni tuan-tuan adalah kerja kita, tanggungjawab yang Allah Taala beri kepada Nabi SAW mengembangkan agama. Nabi dah wafat, Nabi tinggalkan amanah ini kepada para sahabat tinggal kepada tabi'in tinggal kepada tabi'in sampai kepada kita. Sekarang zaman kita hidup, agama Islam adalah tanggungjawab kita. Saya boleh buat takat saya. Apa yang saya boleh buat? Saya boleh main mengajar. Apa yang saya boleh buat? Saya buka sekolah. Tuan-tuan boleh buat apa? Kami nak mengajar ta'ati ustaz, mai bantu saya. Mai bantu saya. Sebab tu kadang-kadang kita fikir tuan-tuan, ish tak boleh jadi dah apa yang berlaku lah. Tak boleh jadi dah. Sebab tu tuan-tuan doa minta Allah Ta'ala panjangkan umur tuan-tuan. Hak mana khianat sikit hari tu ni. Hak mana khianat sikit hari tu ni. Cacak lera apa elok, hari minggu ni bagi hak lain. Kalau ada dalam masjid yang jenis perangai lagu tu, minta Allah panjangkan umur. Bagi sampai pilihan raya pula, aku nak perbetul balik. Hari tu aku pun termakan. Aku pun termakan. Orang kata ulama makan terkedarah duit. Ulama pun tak betul. Aku pun termakan. Kalau padam waktu lah tuan-tuan, saya tak tahulah. Saya boleh tunjuk dekat Allah aku tak ada khianat apa. Itu saya duduk simpan. Saya duduk tengok jari saya, tengok apa yang berlaku, tengok jari saya lega. Aku tak ada apa dah, aku lepas dah. Aku tinggal nak jaga sembahyang ni, takutlah mengundi-undi elok sembahyang haram tak terhajar masuk dalam neraka juga kan. Hak mana yang jenis hari tu buat tak betul, itu minta. Nak buat lagu mana kan, kita pun tersilap hari tu ni. Tersilap. Elok dah ni keluar rumah nak pergi mengundi tu betul dah. Dia pergi berhenti menyemang kopi hari tu ni. Tentu kawan dia duk hasut tu. Kan? Tentu yang kawan dia duk hasut tu tersilap nak buat lagu mana, tak apalah. Dan nak tolong kita kemahkan anak-anak kita. Anak-anak tuan-tuan yang tak daftar mengundi apa lagi, kemah cepat. Bagi fikrah, bagi pahaman yang betul untuk mereka. Bukan kepentingan politik, tapi kepentingan agama dah. Sembang ni atas kepentingan agama. Tuan-tuan ada bimbang dah, saya nak tanya tuan-tuan tengok keadaan lah ni. Ada bimbang tak? Hak ni yang bimbang, hak belakang tak bimbang pun. Ada bimbang tak? Ada. Saya tahu tuan-tuan semua pakat bimbang. Saya pun pakat bimbang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat negara kita daripada dijadikan sebagai negara yang berpunca agama Islam dirosak. Allah minta Allah Ta'ala hindarkan. Jadi saya rasa cukup sekadar ini dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita pada bulan hadapan. Akhir kalam, sebelum saya tangguh, macam biasa lagi, siapa nak dapatkan produk boleh dapatkan di luar sana. Dan siapa yang nak menyumbang untuk Yayasan Ar-Riyadah juga boleh menyumbang dekat tabung-tabung yang disediakan dekat pintu-pintu keluar, untuk kita meneruskan lagi perjuangan kita mengkadirkan pejuang-pejuang agama 10-20 tahun yang akan datang. Kita dah siapkanlah saf kepimpinan kita ni, pejuang-pejuang kita ni yang nak memperjuangkan Islam ni mungkin 10 ke 15 tahun yang akan datang. Kita dah kena buat proses pencetakan dah pejuang-pejuang ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. وتواصوا بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.